Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah pada Allah Taala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu iringi akan kejahatan dosa yang kamu buat dengan kebaikan, dengan kebajikan. Kita ada salah buat dosa, kita iringi dengan kebaikan, dengan pahala selalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين أما بعد InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, ruangkan masa untuk kita, sihatkan tubuh badan kita, semangatkan kita untuk hadir ke rumah Allah SWT. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari surah At-Talaq ayat yang keempat. Betul tak? Kita akan tadabbur makna ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. InsyaAllah kita lihat dua ayat dulu.
Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum, dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid. Maknanya putus haid, maknanya dia sudah tidak ada haid, dia panggil putus haid. Istilah kita panggil apa? Monopause. Itu istilah baru tu dalam bahasa Arab. Wallahi ya'isna minan mahid, mana dia perempuan-perempuan yang putus haid. Min nisaikum, daripada kalangan perempuan kamu. Ini rutabatum, sekiranya kamu ragu-ragu mengenai berapa lama iddahnya, maka fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, maka iddah mereka itu adalah 3 bulan. Salasah ni 3 ashhur bulan. Kita nak kira macam mana iddah dia, sebab dia tak mari haid. Nak kira, sebab kita kira iddah tu di haid kan. 3 kali bersih tu, 3 kali suci tadi, 3 kali kedatangan haid, tu kira iddah dia. Tapi sekarang ni dia sudah dicerai. Lepas tu iddah dia boleh rujuk tu nak kira berapa bulan, sebab tak mari haid. Itu masalah. Maka iddahnya itu salasatu ashhur. Wallahi lam yahid, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Tidak haid mana pula tidak haid? Budak-budak berkahwin musmilah. Lepas tu cerah. Lepas tu nak tunggu haid, tak mari haid, nampak lagi nak mari haid contoh. Lepas tu nak kira macam mana? 3 bulan. 3 bulan boleh rujuk tadi. Iddah dia tu. Wa ulatul ahman. Kemari ada soalan, mari tanya apa? Kalau yang mengandung, lepas tu dia beranak, hak mengandung tu berapa lama iddah dia? Ni jawapan dia. Wa ulatul ahmani ajaluh wa ulatul ahmali ajaluhunna, dan perempuan-perempuan yang hamil. Wa ulatul ahmal ni perempuan-perempuan ahmal yang mengandung, yang hamil. Ajaluhunna, iddah mereka, tempoh mereka beriddah itu ayyadhna hamlahunna. Bila iddah dia sampai bila? Dikira sehingga melahirkan kandungan mereka, beranaklah. Bila sampai beranak, maka selesailah masalah iddah tu. Sebabnya ada perempuan yang zaman Nabi, dia bersolek-solek selepas daripada habis iddah dia, sebenarnya dia sudah beranak, tiba-tiba dia bersolek. Maka ada sahabat mengadu kepada Nabi, perempuan ni dah solek-solek dah, pakai celak mata dah. Maka Nabi kata tidak jadi masalah sebab dia sudah beranak. Ni tempoh ni dalil ni. Dia panggil ayat hukum lah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu. Allah perintah ni, cara macam ni, ini cara yang Allah Ta'ala perintah, bukan boleh nak pandai-pandai. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa takwa pada Allah,
maka Allah SWT akan yukafir, kifaratkan daripadanya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala baginya. Sebab itulah tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah pada Allah Taala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kamu iringi akan kejahatan dosa yang kamu buat dengan kebaikan, dengan kebajikan. Kita ada salah buat dosa, kita iringi dengan kebaikan, dengan pahala selalu. Salah buat dosa, astaghfirullahalazim, ya Allah dosanya ya Allah ampuni, maka kita terus dengan kebaikan, dengan kebajikan, buat selalu. Alhamdulillah. Nabi kata tamhuha, boleh kejahatan tadi boleh dihapuskan. Allah Ta'ala akan menghapuskan kejahatan tadi, dosa tadi, dengan kita buat kebajikan. Buat kebajikan, semaya, puasa, sedekah, zikir, istighfar. Sebab kita dah buat salah dah, maka terus dah salah, kita dah buat salah, dah buat dosa, iringi dosa tadi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan kebaikan, supaya kebaikan tadi boleh menghapuskan kejahatan yang telah kita buat. Maka tuan-tuan semua, ni bab masalah nikah bab masalah dia panggil nikah dan juga kahwin. Kalau ada orang tu dia bernazar, ni buah kalu ni, kita nak tahu jugalah. Kalau orang tu bernazar, dia kata aku akan cerai bini aku ni, tapi pernikahan tak berlaku lagi, jadi tak? Dia tak nikah lagi, tapi dia akan nikahlah dua ni. Dia kata aku akan cerai kamu. Tidak akan berlaku, tidak akan jadi, sebab tolak ini selepas daripada dia milik, baru dia boleh tolak. Kalau dia tak milik lagi, dia nak tolak, tak sah. Jadi tuan-tuan semua, yang tidak dikira, dia panggil tolak ni mesti dalam keadaan waras, tidak dipaksa. Kalau dipaksa tak jadi. Waras, kalau gila tidak terjadi. Dia cerai bini dia. Dia kata aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Kan? 3 kali nah dia ulang. Walaupun begitu 3 kali dia ulang, ataupun dia kata aku tolak kamu dengan tolak 3, tak jadi. Sebab apa? Sebab dia gila, sebab dia tidak waras. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, diangkat qalam tadi, malaikat tidak tulis. 3 jenis manusia. Yang pertama, anin naim hatta yastayqiza, orang yang tidur sehingga dia sedar. Tidur, lepas tu dia dengar tidur, mencarut keruk gapo dia kata tak tahu. Malaikat tak kira tu. Yang keduanya, wa anis sabi hatta yahtalim, kanak-kanak sehinggalah dia datang mimpi, sehingga dia tu balik. Kalau dia balik, kira lagi mana dia tu dalam kategori kanak-kanak yang belum yahtalim, ya kira belum bermimpi ataupun kedatangan haid, maka tidak dikira, qalam tidak menulis. Wa anil majnun hatta yaqila, seorang yang gila sehinggalah dia berakal. Ni qalam ni terhenti menulis, makna malaikat tidak mencatat. Baik, bab masalah nikah ni, kadang-kadang kita nak kena hurai juga. Kalau dia kata contoh, aku cerai kamu, berhenti, aku cerai kamu. Baik, bila uruf ni maknanya orang ramai dengar dia kata tok lelaki dia sebut ni, aku cerai kamu, patut dia genggam. Aku cerai kamu, orang ramai kata tu senggel tu, ada jarak tu. Jadi dikira 3. Kalau dia kata aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu, tengok tahniah dia.
Niat dia tadi, dia kata aku cerai kamu tanpa putus, makna tidak ada jarak. Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. Dengan niat tadi dia panggil taukid untuk nak menguatkan tolak tu jadi sekali. Tapi kalau dia kata untuk nak ulai balik dengan niat 3 kali, jadi 3 kali. Itu bab masalah tolak ni panjanglah huraian dia. Dia panggil ada juga tolak yang dia panggil tolak ta'liq. Tolak ta'liq ni mana tolak yang kita qaid. Kita qaid dengan sesuatu keadaan. Contoh, aku tolak kamu ataupun kamu tertolak sekiranya kamu keluar daripada rumah ni. Maka bini dia pun keluar daripada rumah, jadilah tolak. Ataupun aku tolak kamu ataupun kamu tercerai, aku cerai kamu, tertolak kamu bila tiba bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan, 1 Ramadan, jadi tolaklah. Jadi ceraklah dua ni. Ni cerak ni banyaklah. Kita panggil huraya-huraya. Baik. Kalau kita nak cakap berkaitan dengan rujuk. Rujuk. Kalau bab masalah rujuk ni, kalau contohlah orang yang cerai isteri dengan kalau contoh dengan pengecualian. Kalau contoh dia buat gini, jadi ni aku tolak kamu dengan tolak 3 kecuali 2. Jadi berapa? Kalau dia kata aku tolak kamu tolak 3 kecuali 3, sudah. Dia tak dia kena nak pengecualian boleh, tetapi kena beza. Aku tolak kamu tolak 2 kecuali 1, jadi berapa? Kena kuranglah tu. Aku tolak kamu tolak 2 kecuali 2, tak jadi 2. Ada jenis pasal lagu tu. Dalam kitab ni dia ada masalah ni, dia taswir masalah tu, gambarkan masalah tu, sebab masalah pernah berlaku. Kalau tuan-tuan pergi ke mahkamah syar'i, tempat Tok Qadi, sedap galik dengar cerita Tok Qadi ni. Tok Qadi cerita kes ni macam-macam karenah lah masalah cerai ni. Jadi tuan-tuan semua, hamba tak sempatlah nak menghurai, orang panggil nak menghurai lebih detail secara terperinci, sebab dia ada huraian yang panjang lebar dalam permasalahan kitab bidang fiqh. Cuma kalau bab masalah rujuk, ikut bahasa Melayu ni hamba rujuk dari kitab Fiqhul Manhaji. Kalau kita rujuk pada kitab-kitab lain pun serupalah, lebih kurang lah. Kalau untuk kita nak rujuk isteri, kita ni dok lah kita buat contoh, kita tu bukan kita ni, maknanya orang Islam. Bila dia cerai isteri dia nak rujuk dalam masa iddah tadi. Dan boleh rujuk ni hanya ceraian pertama, ceraian kedua. Bila cerai 3 tak boleh rujuk dah lah. Tak boleh rujuk dah. Tak boleh nak nikah balik dah, tak boleh, kecuali kecuali setelah iddah tadi, maknanya suami bila cerai dengan tolak, dia panggil tolak bain, tolak 3 tadi, isteri dia kena nikah dulu dengan orang lain dengan cara sah. Bila nikah, dan suami dia tu kena setubuhi dulu dia. Kena setubuhi dulu dia, tu syarat. Lepas tu bila suami dia cerai dia, bila dah habis iddah dengan suami cerai dia tu, barulah boleh nikah balik. Tu bagi orang yang tolak bain. Tolak dia panggil tolak 3 sekaligus ataupun 1, 2, 3. Baik. Kalau cara rujuk pula, rujuk ni untuk kembali semula kepada ikatan nikah, nak rujuk lah, maknanya biar boleh duduk sekali pula ni,
Cukuplah suami berkata kepada isteri dia, aku rujuk engkau. Raja'tuki dari bahasa Arab, aku rujuk engkau kembali kepada perlindungan dan akad nikahku. Itu dia panggil penuh, tu cara rujuk. Aku rujuk engkau kembali kepada perlindungan dan akad nikahku. Itu dia panggil rujuk secara penuh, sempurna. Kalau nak reka, raja'tuki, aku rujuk kepada kamu, aku rujuk kamu ni. Mana kita balik semula, baik semula. Dan pengakuan tersebut maknanya dalam kitab ni disebut sunat. Dalam setengah kitab kata wajib, mesti mazhab Syafi'i kata nak kepada dua saksi. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, mesti kena hadirkan dua saksi ni. Itu lebih kurang lah. Baik, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam dua ayat di atas dan di bawah ni. Dan sebelum ni pun ada wa may yattaqillah tadi. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, hujung ayat keempat. Ayat yang kelima, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ayat yang sebelum ni, ayat 1000 dinar kita panggil wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semua tu yattaqillah. Yang penting pokoknya, kalau nak dapat pelepasan pembukaan jalan daripada kesulitan, maka kena takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah Taala akan permudahkan segala urusan dia. Wa may yattaqillaha, siapa yang takwa pada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah Subhanahu Wa Taala akan kifaratkan kesalahan dia, akan hapuskan dosa-dosa dia. Dan Allah Ta'ala bila takwa hamba ini kepada Allah dengan melakukan ketaatan, wa yu'zim lahu ajra, Allah Ta'ala akan lipat ganda ke pahala-pahala yang besar. Allahu Akbar. Baik, dalam surah Hud ayat 14, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebut innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi ada dosa, buat benda baik. Buat ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita ada dosa belaka ni. Ada dosa baru, dosa lama, ada je dosa. Maka tu atas semua, maka kita iringi dosa-dosa kesalahan yang telah kita buat tadi dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita terus kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Allah SWT berfirman ayat yang ke-6, askinuhunna, tempatlah kamu akan mereka itu, para isteri yang diceraikan. Isteri itu sudah dicerai, lepas tu dia nak duduk mana? Masa iddah tu dia nak duduk mana? Askinuhunna, kamu kena bagi tempat kepada mereka. Jangan bila cerai dia kak ikut muah gilah mana, tak boleh. Allah Ta'ala arahkan askinuhunna,
min haitsu sakantum min wujudikum, di mana kamu nak letak, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka sampai terkeluar. Jangan nak menyusahkan pada isteri tadi. Memang dah cerai dah, tetapi dalam iddah itu, iddah rujuk tu, ada iddah tu. Dalam iddah tu kamu yang kena sedia tempat tinggal bagi dia, makan minum apa semua. Wa in kunna ulati hamlin, kalau dah masalah isteri yang sudah dicerai itu, jika mereka isteri-isteri yang sudah ditolak dicerai itu sedang hamil, fa'anfiqu alaihinna, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Siapa dia beranak, kena tok lelaki lah. Jangan tok lelaki pakai cabut, tak tahu gimana. Tak cara kepada bini tak ada talih, kena cara lagi sebab di bawah dia panggil di bawah tanggungjawab lagi. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, mana pula anak dia? Anakmu lah ada perut tu. Jangan duk nafi pula anak kamu dalam perut isteri yang kamu cerai tadi. Tu anak kamu, yang menjadi tanggungan kamu, maka berikanlah upah kepada mereka. Dah cerai dengan isteri dia. Isteri dia kata bolehlah, kita caralah, tetapi bagilah upah, bagilah 200 ke 300 bulan ke, kiralah rundinglah tu ke runding. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, Allah SWT sebut apa? Dan bermusyaratlah di antara kamu dengan cara yang patut, dengan molek-molek. Kiralah wa'tamiru bainakum bima'ruf, antara suami dengan isteri ni kira runding molek. Jadi anak tadi tu orang panggil terjaga. Baik, kalaulah isteri ni tak nak bagi susu untuk cara pada anak, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, dan sekiranya kamu menemui kesulitan, anak tak si susu mak dia, contoh masalah tu, ataupun mak nak cara sangat tapi susu tak ada, susu tu tak keluar, macam mana nak buat? Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Kiralah ke mana, carilah perempuan lain untuk menyusukan jadi anak susu. Anak susu ni nak 5 kali kenyai. Bila 5 kali kenyai, dia panggil anak susu. Anak susu kepada ibu susu dia. Haram nikah lah. Adik-beradik dia apa? Haram nikah. Dia panggil adik-beradik susu. 5 kali kenyai ni, lagu mana nak tahu kenyai? Bui susu tu, bui. Siapa kali tak sih? Dia tak sih, biasa budak ni nak tahu dia kenyai ni, dia jenera. Dia tidur. Keroh. Sekali kenyai. Lepas tu wi pula kali kedua. Jenera senyap jenera air. 2 kali kenyai. Bila cukup 5 kali kenyai, ibu susu. Bila 5 kali kenyai, adik-beradik susu. Jadi haram nikah lah dengan adik-beradik dia tu. Jadi tuan-tuan semua, maka di sini Allah SWT ajar kita dalam ayat yang ke-6 ni, maknanya si suami ini dia kena beri nafkah lagi dalam tempoh iddah tadi, kena bagi nafkah ni. Alhamdulillah, nafkah dan juga tempat tinggal. Nafkah satu, nafkah makan minum, keselamatan, pakaian, tu dia panggil nafkah. Tempat tinggal ni askinuhunna. Mana dalih nafkah dengan tempat tinggal ni? 2. Tuan-tuan tengok yang pertama askinuhunna tu tempat tinggal. Fa anfiqu alaihinna, itu kena bagi nafkah. Dia panggil 2 keadaan ni. Dua-dua ni kena.
Hukum bagi nafkah kepada isteri yang mengandung pun itu tu dia panggil sehinggalah dia tu beranak, menyusukan anak pula itu satu hal. Itu ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiqatu. Masuk ayat ke-7. Tak ada dah tu. Liyunfiqadhu sa'atin min sa'atih. Kita sambung esok lah pula insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua insya-Allah esok hari Khamis, insya-Allah esok Khamis kita kesambung pada ayat yang ke-7 nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, maka nikah apa ni, nikah kahwin ni, cerai, apa ni, dah rujuk ni semuanya serius. Tak boleh nak main gora. Sebab itulah bila nak kahwin kita kena tahu benda yang boleh gora, benda yang tak boleh gora. Ada kadang-kadang bila dia tu orang panggil ilmu tak cukup, dia ingat benda tu boleh main-main, benda boleh gora, benda tak boleh gora. Sebab masalah nikah kahwin cerai rujuk ni tak boleh gora. Kalau gora pun jadi. Jadi tuan-tuan semua, maka perkara ini orang panggil kita kena faham, dan kita mempunyai anak-anak. Sebab itulah sebelum daripada majlis kahwin itu berlangsung, kita di negeri Kelantan ni terimej bila nak akad nikah, dia nak tengok CJ kursus nikah. Supaya apa? Supaya budak ni tahu dah ni dia pergi kursus dah tu, dia pergi mengaji majlis agama anjur. Kalau tak ada CJ kursus nikah ni, tak boleh akad nikah. Sebab apa? Sebab takut tak faham perkara ni. Sebab dah ada kursus tu, dia ajar perkara-perkara ni, perkara-perkara asas penting ni. Jadi insya-Allah kita pun sepitah lalu, walaupun tidak sedetail kitab fiqh. Kalau orang belajar kitab fiqh halus lagi lah perbincangannya, tapi kita rasa pokok-pokok tu kita faham insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi esok kita kesambung ayat yang ke-7. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.